Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah pun live. Jadi kita tapi sikit lah kita buat ni. Tapi kita tak masuk lagi kepada tajuk kita panggil penunggang agama ni. Kita biasa-biasa dulu, kita biar orang masuk dulu. Dan ni baru 9 orang, insyaAllah. Masuk sekata orang, kita start insyaAllah. Cuma sebelum tu lama nak berkongsi sikit lah, nak memperkenalkan sahabat hamba ni. Panggil PU, pencetuk mah. Tapi nama dia tak guna dah PU tu. Faiz, sahabat hamba di sekolah Muhammadi. Apa khabar? Apa khabar Faiz? Dengar kau? Kau delay? Alhamdulillah, sehat Amin. Allah. Dengar. Tapi delay sikit. Alhamdulillah. Okay. Malam ni Kelantan ni hujan lebat. Sehat, alhamdulillah. Dengar. Cuma lambat. Kau tak dengar? Dengar, cuma tidak segera. Dengar. Cuma tidak segera je. Macam seolah kita guna 3G lah ni. Adakah delay? Apa mau kajian ni? Delay ke? Oh, lambat tu lain ni. Oh, delay. Amo secara langsung Faiz tak ada masalah ni. Oh, lekat Amin. Dekat. Delay lagu mana? Kalau kita nak tubik buat masuk semula. Kita lagu mana? Boleh. Mi dengar molek? Dengar molek. Oh, dengar molek tak delay. Tak delay tak? Okey kot. Boleh insya-Allah. Minta delay dah kira ni. Okey dah? Okey dah kot. Lah ni okey. Okey. Mungkin ini fenomena segera kot, dia tidak cepat. Dulu segera tu kan. Jadi fenomena segera ni juga di delay juga. Okey, aku nak memperkenalkan sahabat Ahmad ni, dia junior hamba di sekolah Muhammadi. Kadar perkongsian hamba dengan dia ni pernah berdebat dah dulu. Gagal juga di Kelantan. Dan untuk makluman Faiz, Baba Faiz, 100,000 dah di YouTube video tu. Sahabat hamba topik pendek buat. Ada lah dulu lah. Dulu 100,000 orang yang tengok. Dan untuk penonton sekalian nak maklumnya, program tu 95% hamba huruf. Moderator Puan Hamba, kameraman Puan Hamba, tapi dia berani mari. Kerana itulah hamba malam ni pun hamba panggil dia tidak ada masalah. Alhamdulillah, dan kita pun berkongsi ada. Ya. Santai. Tapi cuma sudah pastilah banyak perkara yang dia yang lebih autoriti nak bercakap. Kalau contohnya penunggang agama sama kan, kamu tak layak nak kecek ni. Pasal dia sendirinya PU. Dan untuk makluman kamu nak cerita sikit berkongsi pasal PU ni, baba Pak kita ni. Kamu tengoklah umur dia berapa, tapi masa tu kamu kata 4 atau kata 5 di sekolah mahak lelaki. Masa tu kamu pergi maya terawih di belakang sekolah mahak kerana nak cari email baca pendek di belakang sekolah. Tapi PU Faiz, baba Faiz kita ni, masa tu lagi dia dah berjual pasal selawat tak selawat ni. Apa buat dia ni daripada bawah naik selawat di tingkat 2. Pala nak buat asrama. Umur berapa masa tu? Tingkat 2 tadi. Tingkat 2 sah. Ada 2. Ada 2. Oh, masya-Allah. Masa tu lagi. Jadi darah aswaja dia ni tidak dibuat-buat lah. Darah aswaja ni. Kerana dia masa Amba kata 5, 13, 14, 15, 16, 17. Kakak 18 tahun masa tu. Kita cari masjid baca pendek. Sebab nak pakai contek kan. Tapi dia ni, pasal cikgu tak selawat dah. Tak selawat dia. Selawat tu. Oh, dia naik atas selawat buat dia. Jadi, Amba menyaksikan perkara. Dah main budak-budak ni. Tapi itulah buktinya bahawa ketika panggil nak memperjual kini, bukan buat-buat lah. Ada setengah orang tu dia buat-buat jadi ustaz. Dulu kita kenal dia ni, tidak ustaz pun tiba-tiba besar-besar jadi ustaz. Kan itulah malam ni kita buat tajuk penunggang agama ni. Mana dia berpura-pura jadi ustaz,
macam-macam lah. Kepentingan politik ko, kepentingan nak urak janda ko, nak macam-macam kita bincangkan pada malam ni. Jadi amal pada ni juga pun Abang akan baca juga 2-3 soalan yang ditanyakan oleh dalam YouTube, dan Abang juga akan memberi peluang kepada Baba Is untuk tanya Abang. Kerana hari ni Abang tak say satu hal, walaupun Abang moderator, tapi Abang akan membenarkan Baba Is untuk tanya Abang apa saja. Kalau Abang tak boleh jawab, Abang jadi macam tu. Jadi Abang jawab lagu lain, tak ada masalah. Cuma kebuka. Jadi orang boleh menilai lah, adakah hamba menjawab soalan atau tidak, adakah hamba ni boleh berujuh atau tidak. Jadi hari ni kita akan buat dialog sinergi bersama dengan Baba Faiz. Okey, sebelum kita mulakan ni, hamba nak share sebentar di Facebook hamba. InsyaAllah kita dalam seminit 2 kita akan mula secara rasmi program kita ni, penunggang agama. Hamba nak share sebentar dah. Okey, kita dah ada 131 kan, insyaAllah dalam seminit 2 kita akan mulakan dengan perbincangan kita pada malam ni secara santai lah. Kupas tajuk penunggang agama bersama dengan Baba Faiz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih kepada sahabat hamba, Mak Faiz, Baba Faiz, yang juga merupakan kawan lama hamba. Dan pada malam ni dia sudi untuk bersama kita untuk live. Hari ni Amba buat satu program, biasa orang dengar Amba bercakap tentang politik. Tetapi politik tidak boleh dipisahkan dengan semua, dengan agama ke, dengan kehidupan, semua tak boleh dipisahkan. Cuma Amba lihat kebelakangan ni terlalu ramai orang yang orang panggil Ustaz Express. Dia hari ni Amba memanggil sahabat Amba, Baba Is kita ni, kerana dia ni banyak kali dah dengan Amba berbeza pandangan. Tapi tak ada masalah. Dia mau tengok dia memang lain dengan hamba. Tapi dia boleh berkawan dengan hamba, boleh bercakap dengan hamba. Tapi itulah orang panggil keharmonian dalam manusia dan tidak taksub. Dia mau diri melihat sebelum ni dia sendiri pernah mengkritik pengerusi presiden Aswaja. Jadi dia mau kira ni sangat luar biasa lah. Dia pernah dalam politik pun, dia pernah berada di pentas ceramah pernah atas pentas UMNO. Jadi dia mau kira dia seorang yang tidak berpartisipasi, dia tidak berparti dan dia bercakap atas kebenaran apa yang dia percaya, apa yang dia pelajari. Semoga Allah merahmati segala kerja dia, insyaAllah. Pertama nak tanya dulu sahabat hamba yang lama tak jumpa, rasanya akhir sekali di hari yang ke-14 kita berjumpa di Pancung 2018 lah, itu kali terakhir kita jumpa, betul baik? Delay kali ni, delay. Delay kau. Ada masalah lain sikit, delay sikit. Delay. Delay ni. Delay. Jadi kena start mula ke kerja tadi. Tak dengar tadi apa moya.
Boleh? Boleh, hamba dengar. Hamba clear boleh. Okey, baru-baru Ya. itu. Baru Delay. clear. Tak apa. Okey. No, Boleh tak dengar. okay. Tak Dia dengar. putus-putus jadi, suara putus-putus itu. Lah ni okey eh? Clear molek deh? Clear. Dia keluar pula. Nanti dia masuk pula. Malam ni memang sahabat hamba tadi pun buat live dengan YB Faiz Fadil pun ada masalah lain. Mungkin kerana di Kelantan ni hujan lebat. Jadi kita tunggu dia masuk balik. Masalah lain. Jadi pada malam ni hamba akan beri pada sahabat-sahabat, subscriber hamba, Walaung ataupun Jcom. Nak tanya soalan pun insya-Allah hamba akan jawab soalan dan hamba juga kalau nak tanya PewPie pun hamba akan bertanya kepada dia insya-Allah. Kita tunggu dia masuk pula. Lagu mana dalam ni okey ke? Dalam ni okey ke? Kita tunggu sahabat kita masuk balik. Dia keluar kerana masalah lain tadi. Nampaknya ramai peminat Babo dalam ni. Okey, dia masuk balik. Okey. Line saya sini. Ya. Dalam ni okey? Dengar delay? Okey. Dengar? Okey tak? Okey. Sekarang kita ada 272 mata memandang. Terima kasih kerana masuk share. Hari ini hamba bersama dengan sahabat hamba Baba Faiz yang merupakan junior hamba di sekolah Maak. Kepada orang yang tak tahu, ini bukan kali pertama hamba bersiaran dengan Ustaz Faiz. Dulu hamba pernah bersiaran dan berdebat. Dan majlis debat tu diadakan oleh hamba suruh saya mau jadi moderator, tapi dia berani berhadapan dan dia datangkan hujah. Dan hamba masih ingat lagi dalam satu debat tu, hamba ni buat konana tak tahu. Hamba boleh kata Muhammad bin Wahab ni mengajar Ibn Taymiyah. Dia sempat membetulkan hamba. Dari segi tarikh tu beza. Jadi hamba kagumlah dengan ilmu yang dia ada. Okey, kalau kita bijak kita tanya apa khabar lah ni? Okey. Okey. Apa khabar dulu? Okey, Mi. Dengar tak? Okey, dengar. Saya dengar jelas. Alhamdulillah, sihat walafiat. Mi sihat deh? Dengar? Kita sihat alhamdulillah. Dengar? Mi sihat tak? Sihat alhamdulillah. Okey, jadi pada malam ni kita tanpa melengah masa lah. Okey, ada 310 mata memandang. Soalan pertama hamba lah. Ya, ulama ni bukan satu benda yang boleh kita buat main-main. Tapi kalau ulama tu dia sebagai ahli politik ke, dia sebagai, dia ada dua posisi. Bolehkah kita menegur dia? Delay ke ni? Tak dengar langsung tak? Berat ni line ni. Dia, awak tak dengar langsung? Baik. Saya mula dah? Dengar. Boleh. Ya macam delay. Jadi tiba-tiba apa? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada kekanda hamba lah, Jemi Hasan. Jadi kerana sudi malam ni untuk jemput hamba di YouTube beliau. Jemi Hasan ni senior hamba lah di Ma'had Muhammadi, dan banyak kali dah kita pertemuan lah. Saya tak berapa dengar tadi tu soalan dia tu. Cuma berdasarkan orang panggil respon kepada tajuk lah. Sebelum daripada kita nak respon tajuk penunggang agama ni, terlebih dahulu saya nak bagi tahu kepada para penonton. Saya sendiri pun tak nampak penonton ni berapa orang. Untuk pengetahuan para penonton, stand saya. Saya memang standnya sejak daripada balik daripada Mesir lagi memang tidak berparti lah. Kira-kiranya saya orang yang non-partisan. Orang tidak berparti. Bahkan pada PRU 14 dulu, Jemi Hasan pernah jemput
hamba untuk majlis Nisfu Sya'ban. Dan terang-terangan saya bagi tahu kepada dia pada ketika mana tazkirah tu PRU 14 tu saya menyeru orang supaya undi PAS. Dan saya juga dijemput oleh UMNO BN, PRU 14 tu, dan saya pun suruh orang undi PAS dalam PRU 14 tu di dalam majlis UMNO BN tu sendiri. Dan saya dijemput oleh pemuda PAS Kelana Jaya, tapi sayangnya disekak oleh pimpinan-pimpinan PAS atasan, maka terpaksa dibuat di Kedah Mamak ketika tu. Jadi artinya saya nak bagi tahu kepada para penonton yang menonton malam ni bahawasanya stand saya ni, saya bukan orang parti. Artinya saya tidak PAS, tidak UMNO, tidak apa-apa dan tidak. Bahkan saya ni masih lagi memegang istiqamah lah, istiqamah memegang nasihat daripada Syekhul Akbar, Syekhul Azhar, Dr. Ahmad Tayyib, la tal'ab siyasah hizbiyah wa anta labis imamatuddin. Jangan kamu bermain-main dengan politik kepartian padahal kamu memakai serban agama. Jadi alhamdulillah setakat ni saya belum lagi menjadi ahli parti mana-mana. Dan saya bebas untuk mengkritik. Bahkan saya mengkritik banyak tu PH. Kalau tengok di Facebook saya memang banyak sangat saya mengkritik PH. Ketika mana PH 22 bulan memerintah. Dan memang kritikan kita tu bukan kerana benci tetapi kerana kasih sayang. Dan politik yang kita mesti ingat bahawasanya politik yang tidak terpisah daripada agama itu ialah husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah, iaitu keelokan dalam mentadbir dengan sekira-kira menjaga kemaslahatan ummah, perasaan-perasaan manusia, warga negara muwatin yang berada dalam negara dan hubungan diplomatik dengan negara luar serta menjaga maqasid syar'iyyah kulliyah yang 5 tu. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga muru'ah dan sebagainya. Inilah makna politik yang tidak terpisah daripada Islam. Maka walaupun orang tu tidak berparti tetapi tetap dia berpolitik. Itu kita kena faham. Walaupun dia tidak berparti tetap dia berpolitik. Kalau politik dimaknai hanya sekadar parti, maka para nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam dahulu tidak berpolitik. Kerana parti ini satu alat yang direka cipta oleh sistem yang baru demokrasi sekarang ni. Jadi, ini yang perlu para penonton bersihkan, orang panggil fikiran. Jangan ada di dalam kepala otak kita ta'assub. Dia panggil asabiyah, ta'assub. Asabiyah ni artinya ta'assub. Artinya kita mengagungkan kumpulan kita, kelompok kita melebihi segala-galanya. Ini tidak benar. Sebab itulah kami maksudnya kami di dalam Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia cuba nak mendidik rakyat Malaysia supaya hubbul watani minal iman. Cintakan negara itu bahagian daripada iman dan cintakan negara itu melebihi daripada cinta kepada parti. Artinya bendera negara itu mesti diangkat lebih daripada bendera kepartian kita. Itu. Jadi jangan sampai kita walak ataupun kita ta'assub kepada parti melebihi daripada negara kita. Iya, watani. Itu. Wataniyah. Jadi soalan yang Jemi tanya tadi, saya dengar tadi sikit-sikit sebab ia delay. Apakah kita boleh mengkritik seorang ulama, begitu kah? Ya. Ya. Betul. Ya. Ya, dari segi boleh tak kita kritik ulama? Ulama betul tak? Jadi berdasarkan orang panggil ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat. Maka kita boleh mengkritik, tidak ada masalah. Sesiapa sahaja kita boleh mengkritik dan kita perlu menerima kritikan daripada orang lain. Mengkritik dan dikritik itu budaya yang biasa. Tetapi jangan sampai orang panggil kita hina-menghina. Hina-menghina ni bukan daripada bahagian Islam, bukan daripada akhlak Islam. Apatah lagi kita mentahmah akidah saudara kita. Ini lagi beratlah. Maka sebab itulah
tajuk penunggang agama. Sebenarnya bukan hanya agama yang ditunggang. Banyak benda yang ditunggang ni. Nah, banyak benda yang boleh ditunggang. Nah, sebab tu orang panggil menunggang ni artinya apa? Man akhadha syai'a li ghardi hawahu. Maknanya kita mengambil sesuatu perkara dengan tujuan hawa nafsu kita. Itu dia panggil dalam istilah kita menunggang. Nah, menunggang. Jadi, kenapakah di-highlightkan menunggang agama? Padahal bukan hanya agama yang ditunggang oleh manusia. Banyak yang ditunggang. Ada yang menunggang bangsa. Nah, ada yang menunggang bangsa. Perkauman artinya. Menunggang bangsa. Contoh, apabila sudah apa kita kata dalam bentuk politik lah, suasana politik dah. Apabila sudah lemah kekuasaan, maka digunakan cara pecah perintah. Artinya dimainkan sentimen perkauman dan sebagainya. Itu orang panggil menunggang bangsa. Nah, ada juga menunggang rakyat pun ada. Ada ni, menunggang rakyat seperti berjanji dengan rakyat bagai-bagai janjian. Nah, minyaknya turunnya itulah inilah dan sebagainya. Akhirnya, tak boleh buat apa-apa juga apabila kekuasaan ada di tangannya. Menunggang parlimen pun ada. Sekarang ni kan, Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertua Agong pun menyuruh kerajaan membuka parlimen dengan segera. Erti segera ni secepat mungkin lah. Bukan makna segera ni 3-4 bulan nanti, tak tahu bila tarikhnya. Itu orang panggil tak boleh lah begitu dah. Delay deh. Dak mana? Delay. Betul. Ada. Okey. Dengar. Dengar. Okey. Tetapi jangan pula nanti apabila parlimen dibuka, YB kita ada yang tertidur, tidak masuk, tidak hadir kerana sejuk dan sebagainya. Itu pun orang panggil menunggang juga tu. Menunggang parlimen dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa kita highlightkan menunggang agama? Kerana menunggang agama ni lebih dahsyat mudaratnya, lebih teruk bahayanya daripada menunggang yang kita sebut tadi, menunggang rakyat, menunggang parlimen, menunggang menunggang bangsa, kaum dan sebagainya. Kenapa? Kerana apabila disebutkan menunggang agama, maka agama dengan manusia ni sangat orang panggil apa? Sangat dekat. Sangat kuat. Maka kerana itulah orang yang pertama-tama menunggang agama, makhluk yang pertama-tama menunggang agama ialah iblis. Fa'azallahum asyaitanu anha. Fa'azallahum asyaitanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Disebut dalam suratul Baqarah, cerita tentang Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Hawa diperdayakan oleh iblis. Bagaimana iblis memperdayakan Tok Adam alaihissalam? Dengan menggunakan, menunggang nama Allah. Wa qasamahuma billah. Wa qasamahuma billah. Aku bersumpah kepada kalian berdua, kata iblis. Hei Adam, hei Hawa, innilakuma, sesungguhnya aku, kata iblis, bagi kamu ni laminan nasihin, ialah setengah daripada penasihat. Aku ni penasihat ni. Aku ni ialah penasihat, kata iblis. Maka kerana itu, iblis orang yang pertama menunggang agama. Iaitu apa? Menunggang nama Allah tu sendiri. Okey tak, Mi? Okey. Delay tak? Tak delay. Tak apa, dia tak delay, tak apa. Kerah ni, Mi. Tak gerak. Jelas kan tak? Suara dengar suara. Okey, jelas. Jelas, di sini tak ada salah. Gerak, suara jelas ke belakang. Teruskan, tak ada salah. Okey. Mungkin delay kat artinya orang yang dengar. Okey, baik. Okay. Jadi makhluk yang pertama yang menunggang nama Allah itu ialah iblis itu sendiri. Ia bersumpah dengan nama Allah. Dia berkata faqasamahuma billah. Aku bersumpah kepada kalian berdua, wahai Adam, wahai Hawa, dengan nama Allah. Inni lakuma laminas salihin. Sesungguhnya aku, kata iblis, untuk kalian berdua ialah sebagai penasihat.
Maka kerana itulah dalam tafsir disebut faghtarra. Maka tertipu dayalah oleh Adam dan Hawa. Wa ma zanna, dan tidak menyangkalah oleh Adam dan Hawa anna ahadan, akan bahawa seorang pun yahlifu billahi kadhiban. Bersumpah, seorang pun bersumpah dengan nama Allah hal keadaan berdusta. Maka kerana itu ada perkataan daripada satu tokoh ulama yang masyhur, iaitu Ibn Rushdi. Dikatakan, iza aradta an tatahakkama fi jahilin, apabila engkau nak menguasai pada orang-orang bodoh, fa'alaika, maka hendaklah engkau an tughallifa lahu kulla batilin, bahawa engkau selimutkan, engkau balutkan, engkau sampulkan, engkau balutkan bagi orang jahil itu kulla batilin, akan tiap-tiap kebatilan, bighilafin diniyin, dengan balutan agama. Itu ni. Dengan tempel dengan pembalut agama lah. Artinya begitu. Jadi kenapa? Kerana orang jahil tu mudah terpedaya dengan nama agama. Nah, maka kerana itu sangat-sangat berbahaya kita panggil penunggang agama, lebih-lebih lagi di dalam isu-isu seumpama politik. Nah, kerana dia boleh membawa kepada mentahmah akidah saudara. Ini perkara yang sangat besar dan sangat penting. Sedangkan di dalam Islam, kalau kita belajar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawasanya politik itu ialah bahagian daripada Mana? Dia mungkin internet dia low, sebentar lagi dia akan masuk balik. Okey, sebentar lagi. Kita tengah sedak dengan dia syarah tadi. Hamba pun tak saya nak kacak dia pasal sedak telajak dia syarah. Kita tunggu dia masuk balik. Sabar. Internet ni, masalah internet. Tiba-tiba raih. Kita tunggu sebentar. Jadi hamba tak, okey dia masuk dah. lain tempat saya ni rasa terganggu ni, Ming. Hujan kat sana. Nampak, Ming? Nampak je lah. Masa, okey Sat, betul? Masa Ustaz kajak tu Sini di Facebook, di YouTube, clear ya? Maknanya tak terbimbang. Cuma kita delay tak apalah. Masa kita kajak tu kita gap, tak masalah. Tapi masa Ustaz kajak tu tak delay langsung. Okey ya. Ustaz boleh teruskan. Okey. Baik. Gitu ya. Teruskan. Boleh deh? Boleh. Teruskan. Kerah pula. Tak apa kerah. Tak apa. Sorang Ustaz clear. Tak masalah. Sorang Ustaz clear sini. Sorang clear gambar Ustaz clear. Tak apa. Tak apa Ustaz. Yang penting sorang Ustaz. Dengar. Audiens pun kata dengar molek. Learn ini ada 740 orang sedang menonton. Semua kata okey. Clear. Tak salah. Okey, kecek dah. Beres. Boleh saya sambung? Ya, baik. Ya. Okey. Baik, ya tadi tu kita sambung sikit lagi dah itu ni. Jadi dalam dalam pengajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri mengajarkan kita bahawasanya wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Wajib melantik pemimpin yang adil. Artinya wajib di sini masuk daripada perkara yang syar'iyah. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanjikan pahala kalau kita mengerjakannya dan dikenakan dosa kalau kita tidak mengerjakannya. Tapi
Wajib di situ pun ialah wajib secara fardu kifayatin, bukan fardu ainin. Itu mengikut sistem politik di zaman-zaman tertentu lah. Macam zaman kita sekarang ni, politik kita sekarang ni ialah demokrasi. Maka perlu berdaftar mengundi. Maka wajib orang yang berdaftar mengundi itu melantik pemimpin yang adil. Wajib tadi tu bisyara'i, dengan hukum syarak. Fa'lam la bihukmil akli. Ketahui olehmu bukan dengan semata-mata fikiran akal. Ini nak tolak kelompok Mu'tazilah. Nak satu kelompok yang mana mereka berpendapat bahawasanya politik itu ialah semata-mata akal. Semata-mata fikir akal. Tidak perlu dengan aturan daripada syarak. Tapi walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan juga politik itu ialah rukun yang diiktikadkan di dalam rukun agama. Artinya rukun iman. Bukan. Ini nak tolak kelompok Syiah Rafidiyah, nak tolak kelompok Kharijiyah, Khawarij, yang mana mereka menganggapkan bahawasanya politik itu ialah apa dia panggil? Rukun agama. Ini. Hingga boleh mentahmahkan orang lain dengan pelbagai tahmahan. Dengan mentahmah tidak melawan Islam lah dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita cermati. Maka kerana itulah apa dia panggil? Kita mesti menyedarkan masyarakat tentang bagaimanakah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menanggapi politik, sehingga masyarakat terutama orang Islam di Malaysia menjadi matang dalam berfikir. Contoh seperti malam ni, walaupun saya bukan orang parti, tidak berparti mana-mana, tetapi dijemput oleh Jemi Hassan yang mana sebagai ketua parti Parti Amanah nasional ke, Parti Amanah Negara dah. Parti Amanah Negara. Saya pun tak tahu nama sebenar. Orang panggil PAN. Nah, Parti Amanah Nasional. Nasional kan negara. Parti Amanah Negara lah. Parti Amanah Negara. Tetapi bila orang tidak matang melihat perkara ni, mereka akan kutuk mengutuk dan sebagainya. Negara dah. Jangan kita orang panggil sampai orang panggil melupakan bahawasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Artinya jangan kita menjadikan parti ya'lu wa la yu'la alaih. Parti lebih tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada parti. Sehingga kalau orang tu berlainan parti, maka kita bermusuhan dengan dia. Ini tidak sehat di dalam amaliyah masyarakat Islam kita di Malaysia. Baik, Ming. Sila. Okey, terima kasih. Ustaz, mungkin Ustaz akan dengar lambat sikit serama, tapi tak apa. Walaupun delay Ustaz, lepas tu Ustaz jawab saja. Mungkin delay hanya bila bercakap saja. Ketika Ustaz bercakap ni, tak ada masalah. Tak delay pun, okey. Jadi soalan Ustaz mungkin agak panah. Kita tu pergi pada soalan panah lah. Ustaz nak jawab boleh, tak sejawab boleh, tapi kerana mu nak tanya pimpin Nepah, dia tak berani untuk bersama hamba. Tetapi hamba berpandang, contoh terbaik penunggu agama dalam Malaysia ni Parti Islam se-Malaysia. Dia ada Parti Islam se-Malaysia. Kerana banyak hujah lah. Dia menggunakan hujah-hujah sebagai contoh dulu. Nak bawa RUU 355, dia kata wajib, bukan sunnah, bukan makruh, tapi wajib. Jadi, hamba nak tanya Ustaz sebagai bukan orang mana parti. Adakah Ustaz setuju dengan pandangan hamba ataupun tak setuju, atau Ustaz ada pandangan lain? Bahawasanya contoh terbaik penunggang agama, parti penunggang agama di Malaysia ni adalah PAN. Itu soalan hamba dulu. Baik. Saya tidak bukan orang panggil tak setuju langsung atau setuju 100% pun tidak, tetapi di sana kita melihat orang panggil pemikiran-pemikiran manusia yang berada dalam jemaah tersebut, dalam kumpulan tersebut, dalam parti tersebut. Jadi kalau kita nak kata parti itu satu persatuan atau satu kelompok yang berdaftar dengan ROS, kemudiannya didiami oleh mereka-mereka yang menjawat jawatan di dalam tu.
Jadi kalau saya kata parti PAS penunggang agama, Masya Allah, banyak kawan-kawan saya orang PAS. Nah, banyak yang baik, yang mengaji dengan saya. Bahkan pada PRU yang dulu, pemuda PAS Kelana Jaya ni jemput saya. Tapi oleh kerana dilarang oleh pihak atasan. Kerana apa? Tak jelas fikrah katanya. Jadi orang panggil apa? Kesalahan individu-individu di dalam satu-satu kumpulan, kita tidak boleh panggil terus memukul kepada sekalian kelompok. Begitu. Jadi yalah, memang Jeming mungkin akan berpendapat seperti itu kerana Jeming juga seorang parti, seorang ahli politik, seorang yang pernah masuk bertanding PRU. Tetapi bagi saya kita nak bagi kami orang, kita kata wakil bagi orang yang duduk atas pagar ni. Bagi kami orang yang duduk atas pagar ni, kami tidak memukul parti. Kami tidak memukul parti itu, parti tidak. Kami memukul ideologi, pemikiran serta tindak tanduk yang kadang-kalanya membawa kepada kurang matang. Itu. Contoh berlaku dalam PAS ni, seperti satu pusat pengajian di Mesir, namanya Pusat Pengajian Ruwak Jawi, yang tajdid, yang diperbaharui oleh Ustaz Nazrul Nasir, Ustaz Khairul Anwar, yang mana mereka ni Khairul Nizam, Khairul Nizam, yang mana mereka ni pun memang asalnya daripada orang-orang kuat PAS. Tetapi oleh kerana mereka belajar di Al-Azhar dan mereka menerima manhaj Al-Azhar daripada Syekh Usama Al-Azhari, Syekh Ali Juma'ah, yang mana pemikiran Azhar tidak menerima orang panggil pemikiran ekstrim, tasyaddud. Dia ada tasyaddud, dia ada tasahul. Mana liberal dengan ekstrim. Yang ada dua. Jadi Al-Azhar ni Islam wasatiyah, manhaj tawassut. Jadi apa sahaja pemikiran yang tasyaddud, yang ekstrim, walaupun orang panggil daripada orang yang dipuja-puja, diagung-agung. Contoh seumpama Syed Qutb yang mempunyai kitab Fi Zilalil Quran, yang diagungkan ketika mana kita belajar di Ma'had dulu, masya-Allah. Fi Zilalil Quran ni menjadi satu buku yang diangkat ala ra'si, atas kepala lah. Padahal isi kandungan kitab-kitab yang dikarang oleh Syed Qutb, yang mana Syed Qutb ni bukan seorang ulama tetapi seorang jurnal, ahli bahasa, mempunyai fahaman hakimiyah, iaitu la hukma illa lillah. Pemilik hukum ni hanya Allah. Jadi setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dikafirkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan sebagainya ayat-ayat yang digunakan. Mempunyai fahaman dalam kitab Ma'alim fit Tariq dikatakan tidak ada lagi di dalam negara, di dalam dunia ini, negara umat Islam, negara Islam. Semuanya jahiliyah. Ini orang panggil fahaman mentakfirkan umat Islam. Maka kerana itu Al-Azhar Asy-Syarif menolak fahaman seperti ini. Tetapi fahaman seperti inilah dijadikan denyut nadi usrah-usrah di dalam Parti Islam se-Malaysia. Ini yang perlu kita terangkan. Maka oleh kerana itu Dewan Ulama PAS yang diketuai oleh Ustaz apa itu? Zawawi apa? Ustaz Nik Zawawi apa? Dikeluarkan kenyataan bahawasanya kami tidak mengiktiraf Pusat Pengajian Ruwak Jawi di Mesir. Jadi benda-benda beginilah kadang-kadang kita melihat, kita sebagai orang yang tidak berparti melihat kata tidak matang. Ketidakmatangan itu berpunca daripada individu-individu yang berada di dalam parti. Sama juga menunggang agama. Menunggang agama ni yang individu-individu yang berada di dalam parti. Individu-individu yang apa kita kata, menunggang hudud, menunggang apa lagi? Bagaimana tunggangannya? Banyaklah tunggangannya, isu-isu yang ditunggang demi untuk meraih kekuasaan. Yang mana kekuasaan ar-riyasah, al-hukumah, ar-riyasah itu bahagian daripada nafsu.
Seperti saya sebut tadi, man akhadha syai'a li ghardi hawahu. Mereka yang mengambil sesuatu, ikutlah sesuatu tu apa? Hudud ke? Contoh hudud. Dijadikan modal. Negara ni bukan negara Islam. Negara ni negara kafir. Negara ni tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum hudud. Itu modal dululah. Mimi ingat tak dulu? Tapi saya bercakap gini ni, saya keluarga kuat pah ni. Sama saya pun. Tok saya ni tok wakil calon PAS di Semerak. 2 penggal. Tahun mula-mula PAS boleh Peretah Kelantan. Dan kita memang duduk dalam keluarga kuat PAS. Ceramah PAS ni biasa dah bagi kita. Dan KP UMNO ni biasa dah bagi kita sejak dulu lagi. Kata ni. Hatta adik-beradik tok saya tu dia UMNO. Dia PAS. Keluarga kami PAS. Kalau sebelah adik dia panggil cikgu adik, cikgu abang, cikgu adik. Dia kembar kan. Ya UMNO, cikgu adik UMNO, cikgu abang ni tok saya, PAS. Jadi kalau keluarga sebelah UMNO ni nak sembelih kau gapo hoi. Memang keluarga kita kena pergi sembelih dulu. Kalau tidak haram makan. Kenapa? KP. Mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan perlembagaan jahiliah. Yang padahalnya kalau kita melihat dengan kaca mata yang lebih menyeluruh, kita tidak boleh menghukum seperti itu. Kenapa? Nanti bila kita memerintah, maka kita akan mendapat bola tanggung. Perlembagaan ini jugalah yang kita berjanji di hadapan Duli Yang Maha Mulia, yang di Pertua Agong, untuk kita pertahankan dan sebagainya. Undang-undang ini jugalah yang kita nak tatbikkan dan sebagainya. Jadi kita panggil. Jadi sesuatu benda tu jangan kita politikkan. Ini yang dimaksudkan mempolitik atau menunggangkan isu-isu agama supaya meraih kekuasaan. Ini sangat bahaya. Sehingga apabila kita mendapat kekuasaan, rakyat akan menanya kita ni. Rakyat akan menanya, bila nak buat RUU 355. Tetapi kita memanglah menjawab tu boleh saja kita nak jawab. Kita tak memerintah secara majoriti, kita berpakat. Dan memang kita tak akan mampu untuk memerintah secara majoriti. Memang realitinya, wakilnya di Malaysia ni, kita tak akan dapat orang panggil satu parti tu mendominasikan kerusi-kerusi parlimen. Jadi untuk apa kita menunggang isu-isu keagamaan demi untuk meraih kekuasaan, sehingga apabila kita mendapat kuasa, akhirnya kita sendiri tidak mampu untuk melaksanakan. Ini sangat bahaya. Jadi bagi saya, kita berbeza mungkin. Menganggap PAS tu satu parti yang menunggang agama. Tapi bagi saya, bukan satu parti itu menunggang agama, tetapi individu-individu yang masih lagi berfikiran kolot, yang berfikiran tidak open-minded, yang banyak orang panggil menerima inti agama ni dengan secara taklid, tidak membaca, mengkaji dan sebagainya. Inilah mereka-mereka yang banyak membuat nama satu kelompok, nama satu jemaah tu dituduh sebagai tunggang agama. Bagi saya begitu. Okey, baik. Delay dah ni. Tadi delay tak? Delay dah lah ni. Baik. Dak. Okey. Okey, dak. Tak delay. Okey, ambo nak tanya soalan lain lah. Pasal Ustaz sudah memberi penjelasan yang ambo kira dah cukup soalan-soalan lain. Jadi ambo nak tanya soalan lain. Soalan lain berkenaan dengan COVID sikit, Ustaz. Ramai orang tanya ambo ni, Ustaz. Jadi bagaimana dengan Malaysia hari ni, Ustaz? Setelah hampir 2 tahun, semaya ni tidak boleh dekat satu hal. Tapi saya hati ambo, bila pergi kau lalu nak pergi beli nasi pagi-pagi, betul-betul kau ada signboard, ada banner, masjid ditutup. Hampir 2 tahun, Ustaz. Masjid besar, masjid ditutup kerana penyakit COVID. Tetapi kilat dibuka. Sedekat Menteri Agama ini adalah di kalangan ulama. Ulama besar lah kita kira. Pernah pegang jawatan sebagai mufti wilayah. Jadi pada pandangan Ustaz, guru pondok kita kira ni, Ustaz selesa ke dengan Malaysia hari ni di mana masjidnya masih ditutup
Tetapi shopping mall dan juga Tesco kira masih dibuka. Nah, ini soalan bahaya ni, Ming. Tak apalah kita nak tahu juga pasal gini Ustaz, nak tamu sikit lah, nak fikir mungkin bagi orang super ngambon ni Ustaz, masjid ditutup tak apalah, mumpung kita muda. Tapi bila mu kecek dengan abah hamba, orang tua, dia ni sudah kasih dan rindu ke masjid. Dia bercita-cita bila dia pecah ni pergi ke masjid. Tiba-tiba ditutup. Sedangkan dia tu bukannya pergi mana-mana. Kalau kapun tu, Jumaat kapun tu, kalau masjid, surah kapun memang orang tak boleh detect jemaah tu daripada luar. Tak apa, kita ada dua kan Ustaz. Email ni dia boleh kena jemaah dia, maka dia boleh semaya panjang, yang mau tahu. Tapi kalau email tak kena jemaah dia, tak boleh semaya panjang, kerana dia tak tahu. Jadi kalau pergi masjid surah yang dia kena jemaah dia, kenapa masih ditutup Ustaz? Apa pandangan Ustaz lah? Pandangnya lah deh. Pandangnya. Pandangnya. Aduh. Sebab kalau fatwa tu mufti lah layak berfatwa nak. Fatwa tu telah dikeluarkan oleh mufti bahawasanya hukukullah, hak Allah Taala ni dia bina ala binaan ala tasamuh, tasamuh, maknanya dibina di atas tasamuh, toleransi. Cuma bagi kitanya keseriusan kerajaan untuk menangani COVID ni biarlah nampak dengan jelasnya. Artinya kalau sekarang disambung lagi, kita masih lagi duduk di rumah, tidak boleh beraktiviti di masjid dan sebagainya, tetapi kilang tetap dibuka. Ini orang yang nak marah ni. Kilang dibuka, maka kan itulah angka COVID tu tidak boleh diturun-turun. Nah, memang ada kes surau masjid pun memang ada. Nah, seperti di Selangor ni, kes surau masjid tu memang ada. Bila dibuka memang ada orang panggil kes positif COVID ni daripada surau dan masjid. Tetapi sekarang ni masjid surau ditutup setengah total, sepenuhnya seperti dulu. Tetapi angka tidak turun-turun. Kerana apa? Kerana kilang masih dibuka. Nah, kilang masih dibuka. Kenapa? Jana ekonomi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita fikir tengok, ini pendapat saya lah ni. Nah, adakah orang panggil COVID ni bolehkah kita kias dengan wabak seumpama taun? Itu awal-awal lagi saya nak bahas. Tapi saya bukan faqih lah, saya bukan orang yang mahir dalam ilmu fiqh. Cuma saya pernah bertanya lah dengan seumpama Maulana Lutfi, seumpama guru saya sendiri, Baba Bukhari yang mengajar sekali di pondok ni. Adakah bolehkah kita kiaskan COVID ni dengan ta'un? Kerana ta'un ni kalau kita baca kitab seperti yang melanda zaman sahabat Nabi, ta'un A'mash dulu. Itu kalau dibaca bagaimana wabak tersebut menyerang, kalau terjangkit saja dengan ta'un, 2 jam kalau tidak berubat, adat katanya meninggal dunia, mati. Sedangkan COVID ini, iyalah ada yang mati, sedang molek dah mati tu, orang panggil ada sakit darah tinggi ke kecil manis, sedang molek positif COVID, maka dicahlah sebagai mati COVID. Sedangkan orang panggil COVID ni ada yang sehat. Setelah mana kuarantin berapa belah hari, sehat. Dan iyalah, susah kita nak kata macam mana. Sebab autoriti agama tu dipegang oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Jadi kesalahan bukan kesalahan, kita kata masjid ditutup apa semua ni, ini berada di bawah pengurusan Tuanku Sultan. Jadi Tuanku Sultan pun kadang-kadang mendengar nasihat daripada mufti dan pegawai penasihat bahagian kesihatan dan sebagainya. Jadi begitulah keputusan dia buat masjid ditutup dan sebagainya. Tetapi di samping tu kita lihat tidak fair, tidak orang panggil tidak seri lah. Paling kurang pun kita kata kalau masjid surau ditutup,
kilang pun ditutup. Nah, tempat-tempat yang orang panggil apa? Ditutup juga. Barulah orang panggil kita puas hati. Ya. Ni tidak. Masjid surau ditutup tetapi kilang-kilang masih beroperasi. Dia berah. Dia punya line internet dia tu terputus. Kita tunggu dia sebentar lagi. Jadi sebentar lagi kita tunggu dia. Line internet dia slow sikit. Sebentar kita tunggu dia masuk pula. Okey, dia masuk dah. Oh, lekat pula ni. Oh, pakai jet tu bilah. Rasa ketidakpuasan hati lah. Nak. Gini, rasa gini ketidakpuasan Ustaz. hati lah di kalangan rakyat. Tak? Berkenaan dengan masjid tu Ustaz. Bukan apa. Kalau kita tengok keputusan majlis raja-raja pun telah menyatakan bahawa umat Islam yang tidak melakukan program-program ibadah di masjid dan surau, terutamanya menunaikan solat Jumaat. Maknanya istana sedar dan istana tahu, dan sebab tu istana mengharapkan bahawa parlimen segera dibuka untuk bincang. Bagaimana SOP nilai boleh, SOP ni boleh. Jadi kita terfikir sebagai Menteri Agama, benar tadi bercakap tentang SOP masjid, diangkat kepada sultan, diangkat kepada mufti. Menteri Agama kita ni yang tidak di kalangan politik, terjun bidang politik, terus jadi mufti, lepas tu jadi menteri, apa dia buat? 3 hari lepas kita nampak dia susun pek. Betul lah, kita tahu memang betul masalah orang miskin, orang Tino, orang puan ni sampai satu tak basuh balik pek, kita tahu, tapi itu bukan kerja Menteri Agama lah Ustaz. Sebab tu hamba tanya kepada Ustaz ni kerana majlis raja-raja pun menyuarakan bahawa dia sedar, dia mengharapkan ahli parlimen kita ni berbicara. Masalahnya ahli parlimen kita tak bicara, tak masuk ke parlimen. Lagu mana ada parti Islam 20 orang? Macam mana nak bincang kalau parlimen tak buka Jadi bagaimana parti Islam se-Malaysia, aku minta maaf parti Islam ke orang Islam ke, boleh duduk dalam keadaan masjid tidak dibuka, dia sebagai orang yang ada kuasa, orang panggil legislatif ni, yang dia boleh bincang dalam di parlimen Ustaz, boleh bincang belakang, nak ambil pitih negara boleh, nak buka GoTo boleh. Tetapi bagaimana seorang Islam pada pandangan Ustaz, dia orang Islam, masjid ditutup lah sekali dia salah raja, dia salah ke mufti. Kita yang memegang kuasa legislatif ni tak sedesak supaya parlimen dibuka. Parti Islam pada pandangan hamba, dia sendiri tahu orang kapur nak merungut. Kalau kita puas hati, dah koyak akak pada mufti, akak pada raja, ditolak puas hati Ustaz, dibicara dalam parlimen. Bicara pun tak. Ya. Bagaimana negara kita ni? Jadi sebab itulah parlimen ni, sebagaimana titah dulu Yang Maha Mulia Tuanku yang dia Petua Agong dan Majlis Raja-Raja, mesti dibuka dengan segera. Mesti dibuka dengan segera. Sebab tu saya setuju sangatlah. Macam mana orang panggil jadi YB, jadi menteri, tetapi parlimen ditutup. Suara rakyat tu tidak sampai. Padahal tu tugas dia orang. Jadi kenapa helahnya tidak mahu buka parlimen tu? Dibuatlah orang panggil alasan kerana COVID lah ini dan sebagainya. Tapi kilang dibuka, okey pula. Jadi saya cukup orang panggil bersedih lah, sedih. Saya tengok rakyat pun memang sangat sedih apabila Majlis Raja-Raja sendiri pun sudah menitahkan supaya parlimen dibuka dengan segera, dengan secepat mungkin. Itu ayatnya, secepat mungkin. Jadi kalau secepat mungkin tu takkanlah 3-4 bulan lagi. Jadi mestilah difikirkan dengan segera. Jangan kerana kekuasaan, kerana tamak orang panggil nak menjaga kuasa jawatan yang mana kita dapat gaji daripada harta rakyat beribu-ribu sebulan tu, kita takut terlepas, terjatuh dan sebagainya, maka kita tak nak buka parlimen, tak nak orang panggil menyuarakan suara rakyat di dalam parlimen. Itu yang bagi saya lah, orang yang tidak ada parti ini memang sangat mengharapkan supaya parlimen dibuka dengan segera, dan di sanalah adanya orang panggil check and balance di antara kerajaan dan pembangkang. Itu tujuannya berpolitik untuk husnul tadbir, sebagaimana saya sebut tadi.
husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha. Keelokan dalam mentadbir. Nah, husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah, dengan menjaga perasaan-perasaan warga negara. Nah, fi dakhilid daulah, di dalam negara. Wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara yang luar. Jadi kalau benar berpolitik dengan cara Islam, nah, siasah syar'iyah, inilah yang perlu ditekankan. Nah, inilah yang perlu ditekankan. Iaitu apa? Parlimen dibuka dan dibahaskan dengan secara telus di dalam parlimen, dan rakyat dapat melihat, dan rakyat dapat menilai, dan kerajaan menjadi kerajaan yang baik, kerajaan yang jujur, kerajaan yang ikhlas untuk menjaga rakyat, bukan semata-mata untuk menunggang rakyat. Nah, begitulah pendapat saya. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kita beralih Yes. nak tahu suasana di Kelantan Ustaz. Walaupun Ustaz berada di luar, mau yakin Ustaz pun mungkin boleh kongsilah sikit. Geger itu Ustaz Muaizat kita ke Lunde atau Memorandum. Ustaz Muaizat tu kan. Jadi macam seolah berlaku pertemuan yang besar lah di Kelantan ni. Amat pelik lah kesedekit. Pah ni menyata Kelantan Islam. Tapi lagu mana pula ada kumpulan pondok seolah-olah tidak dibela satu tak, katanya nak jumpa pepaya Menteri Besar. Jadi nasib pondok di Kelantan lagu mana Ustaz? Kalau saya tahu Ustaz lah, sahabat-sahabat duduk kecek dan lagu mana nasib pondok. Sebab amun dengar di Jawa ni, orang pondok marah kepala ni. Kerana tak ambil cara ke pondok. Lagu mana Ustaz? Kalau amun silap dengar lah. Dia gini Ming. Orang pondok kita ni memang sejak zaman dulu lagi memang orang panggil terlalu lekat, dekat dengan PAS. Bila pilihan raya saja mesti orang calon-calon PAS, tuk-tuk guru PAS ke, memang akan datang ke pondok. Membuat resolusi, pondok mempertahankan kerajaan Islam lah dan sebagainya. Jadi saya nak menyalahkan tutup guru pondok. Saya rasa macam su'ul adab, jahat adab. Kurang beradab saya tutup guru. Tapi sebagai anak muda yang memerhati konteks politik kita ni demokrasi. Sebenarnya mempernamakan kerajaan Islam itu saja tu sudah orang panggil satu cara alat untuk mempergunakan agama semua, menunggang agama. Jadi bagi saya jangan kata kerajaan PAS negeri Kelantan, kerajaan Islam negeri Kelantan, kerajaan BN negeri Perak, kerajaan PH ni. Bagi saya sebenarnya kerajaan Malaysia, kerajaan negeri Kelantan. Tak payah kerajaan Islam, lepas tu kerajaan lain kafir ke mana? Kerajaan kafir negeri Kedah gitu, kerajaan kafir negeri Selangor tak. Jadi apabila kuat sangat orang panggil guna Islam ni, jadi orang pondok kita terlalu sayang dengan PAS. Saya tak nafi, memang terlalu sayang. Saya pun memang sekolah Ahad dulu memang sayang sungguh PAS ni. Betul-betul sayang lah. Tapi bila kita dah mengaji di Azhar, kita belajar aliran-aliran pemikiran dalam kitab tayarat, aliran-aliran pemikiran. Rupanya banyak kita tu didoktrin oleh penceramah-penceramah politik tidak sebagaimana sebenarnya perkara tu disebut dalam kitab-kitab. Sehingga kita tersalah menghukum orang tu dengan sekular dan sebagainya. Ini perkara yang sangat itu. Jadi orang pondok, bagi saya, orang pondok kena berdiri dengan kaki sendiri. Jangan menumpang mana-mana parti. Bersatu untuk berdikari. Sebab itulah salah satu daripada tujuan Nahdlatul Ulama Malaya pernah ditubuhkan oleh Syekh Abdullah Fahim dulu, dan sekarang kita hidupkan balik Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam ringkasannya direstui oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia, NU. Tujuannya untuk tuk-tuk guru pondok ni mereka bersatu dalam NGO, dalam Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia. Untuk urusan berparti, silakan mereka nak berparti PAS ke, parti PKR ke, UMNO ke, BN. Tetapi untuk urusan manhaj, akidah, institusi pondok, pengajian pondok, mereka bersatu suara di dalam Nahdlatul Ulama Malaysia. Sehingga mereka menjadikan parti itu nombor 2 dan tujuan keagamaan yang nombor 1. Tujuan keagamaan ni ialah seperti tadilah. Kalau pondok mesti manhajnya sepatut manhaj pondok iaitu wasatiyah.
akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, mazhabil arba'ah, dan yang paling ditekankan Syafi'iyah, dan tasawuf yang mu'tabarah seperti tariqah Imam Junni Al-Baghdadi, Imam Ghazali dan sebagainya. Dan apa orang panggil, silibus pengajian pondok mesti dijaga. Dan inilah tujuan Naam ni ditubuhkan. Tapi susah sebenarnya, Ming. Apabila kita buat saja Naam, timbul di dalam PAS ni suara untuk menghalang Naam ni daripada masuk ke pondok-pondok. Kenapa? Kerana bagi mereka Naam ni dapat melemahkan perjuangan PAS kalau tutup guru pondok ni masuk Naam. Jadi kita pelik. Padahal Naam ni bukan parti. Bukan parti politik. Kalau nak lawan PAS, baik kita buat parti politik. Dan tidak ada satu orang pun untuk guru yang masuk dalam Naam, untuk guru pondok, yang kita hasut supaya lawan PAS. Tak ada. Tidak ada. Bahkan yang PAS lah majoritinya. Tapi memang kalau tengok saya, memang saya ni memang lawan semua. Saya tu memang duduk di tengah-tengah dan tidak berparti, dan apa sahaja yang betul saya sokong daripada mana-mana parti sekalipun. Yang salah saya akan kritik, saya akan tegur daripada mana-mana parti sekalipun. Mi boleh ingat ketika mana Menteri Agama Dr. Mujahid jadi Menteri Agama dan menjemput siapa tu? Mak Yah tu. Yang dia berbahasa she. Saya mengkritik tu. Nita tu. Saya mengkritik dalam Facebook, dalam video dan sebagainya. Dan saya tidak teragak-agak untuk, sebab sebenarnya kalau kita tutup guru pondok tidak berparti, bukan bermakna tidak berpolitik. Berpolitik tetap berpolitik, siasat syariah. Dan nak mengundi tidak ada masalah, tidak perlu menjadi ahli parti mana-mana untuk mengundi. Bahkan izah tutup guru pondok, kemuliaan tutup guru pondok itu akan lebih tinggi, lebih daripada orang politik. Jangan kita mengulangi orang panggil peristiwa-peristiwa yang lalu. Mana tuk-tuk guru pondok apabila 4 tahun sekali mereka dijadikan kuda tunggangan. Itu saya sebut agak kasar lah. Kuda tunggangan. Contoh seperti Tok Guru Haji Abdullah bin Sa'amah. Ketika mana PRU dulu, ingat tak Jeming? Tok Guru dihina, dicaci maki dan sebagainya. Hingga pondok dia tu tidak ada orang mengaji. Hingga 5 orang tinggal pelajar. Daripada berpuluh-puluh pelajar, hingga tinggal 5 orang. Kenapa? Karena politik punya pasar. Politik kepartian punya pasar. Jadi, orang pondok, bagi saya tutup guru pondok, untuk mengembalikan izzah, kemuliaan tutup guru pondok, jangan lagi menjilat parti, bersatu padulah sesama tutup guru pondok. Kita kena, orang panggil apa, ada sifat jangan egois. Orang panggil egois tu maksudnya terlalu ego lah. Maksudnya mungkin tutup guru pondok memanglah memandang Pak ini apa sangat, budak muda banyak buat perangai itu ini. Tapi kadang-kadang sesuatu perkara tu kita nak dapat benda tu kadang-kadang tidak nanti ke dengan orang muda ke, dengan anjing pun kadang-kadang kita boleh belajar ilmu yang tidak ada pada kita. Kita dapat ambil pengajaran dengan apa sahaja yang dibuat oleh Allah Ta'ala daripada makhluk sehina-hina makhluk seumpama anjing, dapat ambil iktibar. Jadi kena ada kerendahan hati. Kalau kita benar sayangkan pondok, manhaj pondok, institusi pondok, maka jangan kita ta'assub dengan parti. Berpartilah dengan matang dan sejahtera. Jangan sampai orang yang tidak tidak satu parti yang kita, contoh seperti dululah, seperti Tok Guru Haji Lah Geting apabila dia tu isytihar kata lawan PAS, duduk di atas pentah UMNO, maka habis diboikot. Dipanggil Hajilah Harbi tu. Kalau mengingat tu Hajilah Harbi tu. Digelar Hajilah Harbi. Tapi sekarang apa jadi? Sekarang ni tengok apa jadi sekarang. Apakah orang panggil tidak malu kita? Jadi inilah perkara-perkara yang kadang-kadang memeningkan orang bawah. Saya balik di Kelantan sebelum berlaku corona ni, di masjid ada di Kok Lanah. Orang jemaah masjid tu kata, ustaz, lagu mana yang kita pening dah lah ni, kata. Pening apa Haji? Lah, dulu bala kape lawak Islam gitu gini gitu. Lo ni saing duduk atas petah sekali. Jadi gila kata. Gini Haji Pokcik, parti-parti ni tujuan ditubuhkan memang untuk dapat rebut kekuasaan. Nak dapat kuasa.
Bodoh lah kalau buat parti tapi tak saya kuasa. Memang bodoh lah. Saya buat parti tapi saya tak saya kuasa. Saya nak tuju. Baik buat pertubuhan peladah. Nak? Tujuan buat parti tu memang nak kuasa. Jadi oleh kerana tu rakyat kena matang. Apa? Jangan taksub dengan kepartian. Lihatlah tindak tanduk mereka yang mendapat kekuasaan. Setelah mendapat kekuasaan, apakah tindak tanduk mereka? Bagaimanakah pelaksanaan tugas amanah yang digalas? Apakah benar-benar sebagai orang yang bertanggungjawab? Kita lihat yang itu. Jangan lihat kepada logonya, lambangnya dan sebagainya. Lihat kepada pelaksanaan ataupun tanggungjawab dia. Jadi kalau dia nak tunggang apa, memang orang politik dia terpaksa tunggang. Dia tunggang bangsa, dia tunggang kaum, dia tunggang rakyat, dia tunggang parlimen. Sungguh, ini maaf lah, memang betul lah. Bagi saya begitu orang politik. Bagi saya orang tidak berparti, bagi saya orang politik ni memang terpaksa menunggang. Tungganglah apa saja. Seperti contoh. Ya betul. Nah, contoh PH sekalipun. Kita akan turunkan minyak. Kita akan begini. Apabila dapat kuasa tak mampu juga nak buat. Nah, memang terpaksa kena tunggang. Jadi kita sebagai rakyat ni jangan taksub dengan parti. Tapi kita mengharapkan supaya pemimpin yang memimpin kita tu bertanggungjawab. Melaksanakan sehabis-habis daya. Kita nak cari pemimpin yang sehebat Saidina Umar. Ini orang panggil tersalah lahir pada zaman Tan Sri Muhyiddin. Susah lah. Kita tak akan dapat lah. Kita khayal saja. Jangan. Sebab itulah saya lihat. Tok Guru Haji Hadi sekalipun. Dia berbeza pemikiran dia sekarang dengan dulu. Kerana apa? Kerana dia tu banyak dijemput oleh ulama-ulama luar negara. Seumpama Syria. Saya katakan Syria. Hancur negaranya. Kenapa? Kerana rakyat ni nak memberontak. Nak memberontak. Sehingga Syekh Said Ramadan Al-Buti dikafirkan. Dibakar kitab-kitabnya. Dituduh ulama pemerintah. Dibom ketika mengajar. Kenapa? Ni, orang panggil bahananya menunggang agama. Sehingga menghalalkan darah seorang ulama. Menghalal, tapi tak belat. Memang Khawarij dulu pun sahabat-sahabat Nabi pun dikafirkannya. Tak ada belat. Memang itulah pemikiran Khawarij. Pemikiran Kharijiyah. Jadi, sehingga hancur negara, apa jadi? Sekarang duk kutip derma untuk minta untuk tolong Syria. Dulu dialah duk kempen supaya orang pergi berjihad di Syria. Dah hancur dah negara orang, dia pula kutip derma untuk tolong rakyat Syria yang sudah tak tahu ke mana hala dan negara. Jadi saya lihatkan itulah Tok Guru Haji Hadi ni dia agak berubah pemikirannya setelah daripada itu, sebab dia kuat berjalan. Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan. Untuk setakat ni mungkin Jemi ada soalan lain ke? Okey. Terima kasih Ustaz. Sebelum tu hamba nak ucap terima kasih kepada semua penonton. Setakat ni Ustaz, kita ada 1195 mata memandang kita pada malam ni. Oh ramai. Mesti banyak yang mengutuk. Tak? Tak. Kalau Ustaz baca komen, alhamdulillah. Ramai rupanya peminat-peminat Ustaz ni. Puji-puji adalah sore dua jekong dengan walak lagi masuk. Alhamdulillah. Memang dia kata pencerai Ustaz ni memang bagus. Lepas tu ada walak sore tu ataupun jekong kata kena dah. Bila Ustaz sebut pasal mujahid Jadi dia gamuk keramba ni pedis telinga kata ke tiap mana. Jadi tak ada masalah pun. Jadi hamba nak minta Jadi hamba nak minta Ustaz kata pula kerana nak DPH untuk jadi terbaik. Ming hot message ke saya nak untuk penonton-penonton tahu. Jemi sendiri yang WhatsApp ke saya kata Ustaz nak bedah saya ke nak bedah parti amanah ke PKA ke bedah lah. Saya terima. Jadi inilah orang panggil saya suka dengan Jemi Hassan sebab dia open minded. Kita nak orang-orang muda seperti ni. Kita tak nak orang-orang yang mengongkong perbicaraan orang. Kita tak ada masalah untuk berbeza pendapat. Tapi kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sebutkan hujah dan sebagainya. Kalau kita benar, kita dakwa, kita tu mempunyai kebenaran. Jadi kalau kita takut untuk berdiskusi, takut untuk duduk dalam satu pentas, mesti ada problem. Mesti ada masalah. Sebab
macam Ustaz Mukhtas ni. Saya terus teranglah. Setelah mana ditubuhkan, Nahdlatul Ulama Malaysia ditubuhkan. Jadi dia orang rasa ini ancaman untuk PAS. Padahal bukan ancaman. Tidak ada satu pun dalam undang-undang tubuh Nahdlatul Ulama Malaysia untuk lawan PAS, untuk tak ada. Semuanya murni ikhlas untuk pondok. Maka dia orang pun buatlah satu pertubuhan tak tahulah muafakat pondok se-Malaysia apa. Dan memang sampai kepada saya bahawasanya daripada mulut Ustaz Mukhtas ni sendiri, jangan bagi Naam masuk ke pondok-pondok. Kerana ini sangat berbahaya untuk Parti Islam Malaysia. Jadi saya sungguh terkejut. Dan saya minta untuk berjumpa. Dan memang untuk berjumpa dan berdiskusi lah. Bukan berjumpa untuk ambil gambar saja. Dan memang susah untuk berjumpa dengan dia. Dan berlaku sindir menyindir dalam Facebook ni. Sehingga saya minta supaya kalau adalah siapa-siapa yang nak anjurkan diskusi, debat ke, muzakarah ke dan sebagainya dengan Al-Fadhil Ustaz Mukhtas ni, saya siap. Tajuknya apa? Tajuknya adakah politik rukun iman ataupun adakah Islam, parti Islam ialah Islam. Kau ikutlah. Yang mana dia takutnya begitulah. Dia takut orang Tok Guru Pondok ni sudah tidak walak kepada parti. Jadi memang kita walak tu kepada duli-duli yang maha mulia, raja-raja Melayu yang di-Pertuan Agong. Karena itulah ulil amri kita. Itulah ulil amri mutlak kita. Yang tidak pernah masuk bertanding pilihan raya, yang memang itu lambang kedaulatan satu-satu negara. Sehingga siapa sahaja yang menghina yang di-Pertuan Agong, memang kita akan murka. Seperti sebelum ni ada berlaku daripada pihak PKR ke, ahli PKR ke yang agak biadab dengan yang di-Pertuan Agong, memang kita marah. Dan siapa saja tak kira. Daripada PAS ke, daripada UMNO ke, daripada parti mana-mana, PKR ke, parti amanah ke apa. Siapa yang tidak berparti sekalipun, kalau membiadab dengan duli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, maka kita menentang keras. Kenapa? Kerana inilah ulil amri kita. Bukan presiden-presiden parti. Itu bagi saya begitu. Kerana rukun negara kita, maklum, rukun negara, tak tahu ke? Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kalau tu sudah rukun negara pun kita langgar, apakah layak kita mengaku sebagai kita orang Malaysia, bangsa Malaysia? Ini yang kami nak. Naam ni memang tujuannya untuk menghadirkan jiwa patriotik, jiwa nasionalisme di dalam jiwa-jiwa orang Malaysia, terutama orang Islam, supaya mereka lebih mencintai negara berbanding dengan parti-parti politik yang mereka cenderung. Bukan kita tolak parti politik. Kami kena ingat itu. Bukan kita tolak parti politik. Ada dalam Naam ni orang parti amanah ada. Orang PPBM ada. Dan majoritinya kebanyakan orang PAS. Kita tak pernah pun halang mereka keluar daripada parti. Kita buat parti. Tak ada. Silakan berparti. Tapi kita menghadirkan harmoni, keharmonian di dalam negara kita ni, insya-Allah. Itu. Jadi ambo nak dengar lah sebelum kita tamatkan kita punya ni, kritikan Ustaz kepada Parti Amanah. Kerana Parti Amanah juga parti yang kita kata bawa Islam, rahmatan lil alamin ataupun PH. Jadi untuk menjadi, mungkin ambo boleh bawa seorang ni jadi amanah terlebih baik, kata harapan terlebih baik. Apa kritikan Ustaz yang Ustaz sampaikan secara terbuka pada hari ini? Baik, Ming. Saya kritikan kepada Parti Amanah ni, terhenti setelah mana PH tu sendiri jatuh. Ketika mana PH tu jadi pemerintah, memang saya pun banyak mengkritik. Boleh tengok dalam Facebook saya, dalam album perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Kalau lihat di situ berapa banyak sekali saya mengkritik PH dan Parti Amanah, terutama Datuk Dr. Mujahid sendiri. Ketika mana beliau jadi Menteri Agama, kami daripada Nahdlatul Ulama Malaysia berapa kali untuk membuat orang panggil kunjungan silaturahim dan sebagainya. Tetapi mungkin wallahu alam lah, mungkin
kerana pribadi-pribadi tertentu ke yang tidak diperkenankan, maka tidak dapat. Cuma yang saya cukup berterima kasih kepada Dr. Mujahid ketika zaman dia jadi Menteri Agama tu, dia pernah menjemput tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Syekh Abdullah bin Bayah, menobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah itu. Maksudnya salah satu, kalau kita sebagai Naam ni NGO yang besar, itu juga salah satu orang panggil benda yang kita nak bawakan. Itu satu. Jadi Parti Amanah Negara ni, kritikan sayanya supaya jangan orang panggil menggunakan agama, isu-isu yang tidak jelas demi untuk mendapatkan kuasa. Itu satu. Nah, supaya nanti kalaulah diberi peluang oleh Allah untuk merintah lagi, tidak menjadi bebanan. Kita melihat kalau kita menunggang satu-satu perkara, memang apabila kita menjadi pemerintah setelah itu, kita akan dihujah, ditahmah. Contoh seperti Mak Sabu kan, kat sini. Apabila dia jadi Menteri Pertahanan, maka bagai-bagailah orang panggil tembakan dan sebagainya. Ini kenapa? Kerana ketika mana jadi pembangkang, begitu sekali lantang. Perompaklah, penyamunglah dan sebagainya. Jadi jangan orang panggil isu-isu yang tidak jelas kita jadikan sebagai modal untuk menarik perhatian orang ramai untuk mendapat kekuasaan. Tapi biarlah isu-isu yang betul-betul jelas, sehingga kena dengan nama parti itu amanah. Iza wusidal amru ila ghairi ahli fantazis sa'ah. Apabila diserahkan pekerjaan itu tidak kepada ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaan. Jadi jangan ada orang panggil pengkultusan satu-satu sosok pemimpin. Kenapa? Kerana ini akan menyebabkan apabila hilangnya pemimpin tersebut, sukar dicari ganti. Sebaliknya, binalah orang panggil keilmuan di dalam jentera itu sendiri. Sebab itulah saya kata, kalau PAS ni sebenar, kalau dia betul-betul orang panggil jaga pondok-pondok, manhaj pondok, saya rasa tokoh-tokoh yang bakal menggantikan almarhum Tok Guru Ni Aziz, almarhum Tok Guru Harun Din, dan dapat orang panggil menggantikan orang panggil satu masa nanti Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ini orang panggil tidak akan putus. Pemerhati politik melihat bahawasanya satu masa nanti kalau hilangnya Tok Guru Haji Hadi, siapakah yang akan menggila? Tak susah. Kenapa? Tak ada orang panggil orang-orang yang boleh tak ada. Susah. Kenapa? Kerana tokoh-tokoh seumpama almarhum Tok Guru Ni Aziz, ini orang berilmu ni. Mereka yang ketika mana belajar di Mesir, di Madinah dan sebagainya, di India, di Pakistan, mereka betul-betul menuntut ilmu. Mereka tidak dikongkong oleh persatuan, mana-mana persatuan yang masukkan minda-minda usroh begini, mesti pemikiran begini, mesti. Dan mereka mengaji betul-betul. Sehingga mereka kaya dengan ilmu, mereka pulang ke tanah air, mereka masuk dalam parti politik apa-apa sekalipun, mereka memang berjasa dan mengharumkan nama. Dengan jasa manfaatnya. Itu. Jadi, kalau anak-anak muda dikongkong, ini manhaj Parti Amanah, ini manhaj PAN contoh. Tak boleh. Jadi anak-anak muda di dalam Parti Amanah Negara, ini satu corak pemikiran tidak akan terbuka. Takut kenapa? Kalau kita kata kita pemilik kebenaran, kita di atas kebenaran dan kebenaran bersama kita. Jangan takut untuk berdiskusi, untuk berdebat, untuk bermuzakarah, untuk mengkaji, untuk apa saja, sehingga kebenaran itu terbukti benar-benar kebenaran. Susah. Jadi kalau kita takut, mesti ada something wrong. Mana ada bermasalah. Jangan jepuk Jami Hasan atau jangan jepuk Ustaz Faiz. Ini fikrahnya tak berapa jelas ni. Akhirnya orang panggil kita tu mesti ada benda yang kita sorok, kita takut. Sedangkan agama Islam ni agama hujjah. Agama yang berdiri di atas dalil. Dinuna bunyanu alal ilmi, la ala munasabatil aqli. Agama kita dibina di atas ilmu, bukan semata-mata semangat.
Bukan semangat semata-mata Islam, ilmu kosong. Tak boleh gitu. La ala munasabatil akli. Bukan di atas munasabah akal semata-mata. Saya rasa pendapat saya gini. Tidak. Jadi, itu sahaja yang boleh, mungkinlah yang saya boleh sampaikan kepada Jemi. Mungkin Jemi boleh masukkan dalam, angkatkan suara tu kepada pemimpin-pemimpin dalam Parti Amanah Negara. Dan satu lagi, jangan sombong. Itu saja. Jangan sombong, jangan angkuh, dan bagilah juga peluang kepada orang-orang muda seperti Jemi untuk ke depan. Memang jangan muda belaka, tak boleh, orang politik tak boleh muda belaka, tapi tak boleh juga tua belaka ni. Jadi muda dan tua di dalam parti tu mesti seiring, kita kata, segandingan. Tu supaya yang muda boleh belajar daripada yang tua, dan yang tua boleh mendengar pendapat daripada yang muda untuk memperbaiki apa-apa kekurangan. Jadi saya rasa kalau Jeming teruskan dengan sikap keterbukaan seperti ini, insya-Allah saya rasa lebih ramai akan menerima. Dan saya kenal Jeming memang sikapnya terbuka dan tidak takut, tidak gentar walau dikutuk, dihina, dan sosok seperti ini sesuai untuk menjadi pemimpin sebenarnya. Sebab orang nak jadi pemimpin, kalau dikutuk, dihina, jadi koyak, itu memang susah lah nak jadi pemimpin. Okey, terima kasih Ustaz. Kita pun dah sejam lebih ramai peminat Ustaz. InsyaAllah hamba akan buat siri kedua. Dan Ustaz ada 2-3 orang tanya berkenaan dengan akaun Ustaz untuk dia beri sumbangan ke masjid ataupun surau Ustaz. Nanti Ustaz atas kamu akan atas pada komen-komen yang hanya pondok, insya-Allah. Ustaz, terima kasih. Apa pun tak sini kerja banyak. Kebetulan mau set masa ni untuk 1 jam tengah saja. Kita dah sampai ke penghujung. Tetapi apa memang tak puas, kita akan buat sekali lagi ni, insya-Allah. Dan mungkin sebulan sekali, sebab amo memang nak dengar orang yang bukan berparti supaya nak buka minda Allah, insya-Allah. Ustaz, terima kasih. Kalau ada silap dan salah, amo minta maaf. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.